Tirai 2023 bakal ditutup, lembaran baharu 2024 bakal bermula. Namun sejauh mana prestasi pasaran Malaysia tahun ini serta unjuran bagi tahun hadapan? Kita mempersilakan Ketua MIDF Research, Imran Yassin Mat Yusof bersedia melalui phone untuk mengulas perkara ini. Saya nak ucapkan terima kasih Imran kerana sudi meluangkan masa bersama kami. Kita kurang 2 minggu untuk kita mengakhiri tahun 2023. Boleh Imran rumuskan antara prestasi pasaran saham Malaysia untuk tahun ini dan apakah antara faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi tersebut? Terima kasih Nina. Bila kita bercerita tentang pasaran saham Malaysia, semestinya kita berbincang berkenaan dengan FBM KLCI. Jadi prestasi FBM KLCI setakat ini masih tidak memberangsangkan. Setakat semalam ia masih menunjukkan penurunan sebanyak 2.7%. Tapi bukan saja indeks FBM KLCI yang menunjukkan penurunan. Indeks lain serantau juga menunjukkan penurunan, juga seperti Singapura 4.4%, Thailand 15.8%, Hong Kong 16% dan Filipina 0.7%. Namun terdapat perbezaan prestasi pasaran saham di negara maju tahun ini, di mana ia lebih memberangsangkan seperti Nasdaq yang naik 60.1% dan juga Nikkei yang naik 27%. Faktor utama yang mempengaruhi FBM KLCI tahun ini adalah dua, kenaikan kadar pinjaman di US dan pelabur-pelabur bergerak lebih awal ke pasaran saham negara maju dengan jangkaan pemberhentian kenaikan kadar faedah itu. Jadi mereka memberi fokus kepada pasaran negara maju terlebih dahulu. Jadi pasaran serantau di ASEAN seperti FBM KLCI menunjukkan prestasi yang tidak memberangsangkan. Jadi yang kedua adalah pergolakan sektor perbankan di US dan Eropah. Disebabkan wajaran sektor perbankan yang tinggi di FBM KLCI, maka sentimen negatif dari pergolakan ini memberi kesan yang mendalam. Namun kita tidak boleh katakan pasaran saham Malaysia lemah. Ini kerana syarikat yang sederhana besar dan kecil yang tersenarai di Bursa Malaysia menunjukkan prestasi yang baik. FBM 70 naik 11% dan FBM Small Cap naik 9% setakat semalam. Di samping itu, dari segi prestasi suku tahanan, kita boleh lihat momentum kepada FBM KLCI di mana pemulihan indeks pada suku ketiga dan keempat. Jadi kita nak lihat antara menjadi kita dapat tahu seperti yang Imran kongsikan FBM KLCI masih tidak memberangsangkan dengan penurunan sebanyak 2.7% termasuk dengan negara-negara di rantau ASEAN juga mengalami perosotan, sebaliknya negara-negara maju yang mengalami peningkatan. Tetapi daripada segi pasaran yang kita dapat saksikan sedikit prestasinya menurut ini, bagaimana pula dengan prestasi ringgit untuk tahun ini Imran? Untuk tahun ini ringgit masih lagi lemah dengan kadar penurunan sebanyak 58% untuk tahun ini. Ini disebabkan kekuatan dolar Amerika sehubungan dengan kenaikan kadar pinjaman di sana. Namun dengan pemberhentian kenaikan kadar faedah, kita boleh lihat ringgit dan juga mata-mata wang lain mula menunjukkan pemulihan. Jadi kalau kita lihat ringgit dari kadar 4.8 kadar 48 ke sekarang ni dalam 4.65. Jadi dengan pemberhentian kenaikan kadar pinjaman di Amerika Syarikat, ini akan menyebabkan dolar Amerika semakin lemah, menjadi lemah dan ringgit dijangkakan akan lebih kukuh berbanding dengan US dollar. Dan melihat ke hadapan, apakah unjuran pihak MIDF Research dan apa antara faktor yang akan mewarnai pasaran saham pada tahun 2024? Untuk tahun 2024, kami menjangkakan terdapat 4 faktor utama yang akan mempengaruhi ekonomi dan pasaran saham tempatan. Faktor pertama adalah pemulihan perdagangan luar. Kita lihat bagaimana ekspor tahun ini turun berbanding tahun lepas dan ini kerana kelemahan permintaan global dan syarikat-syarikat mengurangkan inventory mereka. Jadi untuk tahun 2024 kami menjangkakan perkara ini akan pulih. Jadi kita akan lihat ekspor kita akan kembali ke growing lah. Yang kedua pula pelaksanaan inisiatif kerajaan yang telah diumumkan tahun ini. Lebih-lebih lagi National Energy Transition Roadmap dan projek-projek infra. Penerusan yang ketiga, penerusan pemulihan ekonomi China dan yang keempat, pemberhentian kenaikan kadar pinjaman di US. Faktor keempat ni akan memberi dorongan pada ringgit seperti
saya cakap tadi, yang untuk terus kukuh berbanding dengan US dollar. Jadi kami menjangkakan kadar secara purata tahun hadapan ringgit akan berdagang secara purata dalam lingkungan 4.38 berbanding dengan US dollar. Jadi keempat-empat faktor yang saya bincangkan tu akan memacu pertumbuhan ekonomi dan pasaran saham. Jadi kami menjangkakan ekonomi Malaysia akan berkembang sebanyak 4.7% untuk tahun 2024. Untuk pasaran saham pula, unjuran kami untuk akhir tahun 2024 adalah 1,665 untuk FDM KLCI, 16,890 untuk FDM 70 dan 13,450 untuk FDM Hijrah Syariah. Baik, itu adalah antara prestasi yang dikongsikan oleh Imran dengan perdagangan merosot lebih rendah berbanding tahun lepas, dan ini adalah disebabkan permintaan lemah dan kurang ataupun penurunan daripada inventory syarikat-syarikat menurun. Jadi kita nak lihat apakah antara sektor-sektor yang perlu pelabur lihat untuk tahun 2024 ini? Jadi untuk pelabur-pelabur untuk lihat untuk 2024, boleh lihat pada sektor-sektor yang akan mendapat faedah terhadap keempat-empat faktor tersebut. Jadi untuk pemulihan sektor luar, kami mengesyorkan pelabur untuk lihat sektor pengangkutan seperti syarikat-syarikat yang mengendalikan pelabuhan seperti Westports. Untuk LDTR, kita boleh lihat pada sektor utility, jadi seperti tenaga nasional, Sam Eden dan sebagainya. Dari segi sektor pembinaan pula, kita juga mengesyorkan pelabur untuk lihat kepada sektor pembinaan. Oleh kerana faktor projek infra, kami menjangkakan akan terhadap pengumuman kepada umpamanya MRT3 dan sebagainya. Dan akhir sekali, kami mengesyorkan sektor perumahan bersandar kepada pemulihan sektor tersebut di mana inventory rumah makin berkurang dan peningkatan permintaan. Baik, seperti yang Imran kongsikan tadi, sepanjang tahun prestasi pasaran saham ada yang naik, ada yang turun. Sudah tentu bergerak ke hadapan, banyak aspek yang perlu kita teliti untuk kita memperkukuhkan setiap strategi dalam memantapkan lagi pembangunan negara dan juga iaitu ekonomi rakyat. Sekali lagi saya nak ucapkan terima kasih kepada Imran Yassin Mat Yusof merupakan Ketua MIDF Research, dan kami akan berhenti rehat seketika dan kembali selepas ini.